ketika Dajjal membunuh seorang mukmin, kemudian dia menghidupkan kembali adalah fitnah besar yang menimpa manusia, terutama orang-orang yang sesat dan munafik. Allahu Akbar. Yang ni paling ujian yang besar. Bila dia matikan orang, kemudian dia matikan orang mukmin, dia hidupkan balik. Dia hidupkan balik. Bila dia hidupkan balik ni, yang menyebabkan Allah tergoncang habis keyakinan orang-orang yang memang dah tak kuat agama, dan pula orang munafik pula. Lagilah di waktu itu. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Sahabat-sahabat dan para penonton yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita sekali lagi mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas peluang kali ini, Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita berbicara tentang satu saat yang akan dilalui dalam kehidupan kita yang disebut dengan saat yang dinamakan dengan hari kiamat. Bila nak berlakunya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanda-tanda untuk Allah nak tutup alam ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan peluang pada kita masa-masa sebegini untuk kita nak memahami dan kita membuat persiapan untuk saat yang dinamakan demikian. Apabila Allah kurniakan pada kita untuk kita memahami saat-saat yang kita akan lalui dalam hidup kita ini, kita diajar supaya bukan untuk kita saja, tetapi ajar dan sebutlah pada keluarga kita. Di mana masa kita nak berlakunya kiamat ini, Allah bagi tanda-tanda. Saya dah sebut dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, ialah mengenai tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Allah datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar pada umat ini supaya umat ini tidak hidup dalam keadaan leka dengan dunia saja, tidak. Tetapi kita diajar supaya hidup sentiasa membuat persiapan untuk bekalan kita di hadapan kita yang kita akan berjumpa dengan hari Yaumul Qiyamah. Hari yang disebut dengan hari kiamat. Tujuan apa kita belajar ni para sekalian? Tujuannya nak suruh kita ni jangan sampai di kalangan kita ni rasa menyesal waktu mana kita berhadapan di hadapan Allah nanti. Sebab ramai orang kita ni, dia hidup dalam keadaan dia fikir tentang dunia saja. Tiba-tiba bila dia kena sampai di akhirat, dia mula datang penyesalan. Menyesal yang tak sudah-sudah dalam hidup. Kenapa jadi menyesal pada diri kitanya? Kerana kita tak buat persiapan. Kenapa kita tak buat persiapan? Kita tanya lagi. Kenapa kita tak bersiap? Jawabnya kerana kita tak faham. Ramai di kalangan kita ni tak faham benda apa yang perlu kita lalui pada masa yang akan datang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah datang dah. Rasulullah dah terang dah pada kita. Cuma orang kita dia tak ambil berat terhadap penerangan yang diterang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang akan kita lalui pada diri kita ni ada dua, sama ada kita akan berlaku kematian ataupun akan berlakunya kiamat. Dua benda ni akan berlaku dalam diri kita. Sama ada berlaku kematian pun kiamat juga, dipanggil kiamat kecil. Tapi kalau yang dinamakan dengan kiamat yang besar ialah Allah tutup alam ini, Allah gulung alam ini. Cuma sebelum daripada kita nak mati ada tanda-tanda. Allah bagi tanda-tanda datangnya penyakit. Kemudian umur kita dah lanjut sampai 60 tahun dah umur kita. Maknanya ni di antara tanda-tanda. Tanda-tanda orang nak mati pun Allah bagi tanda-tanda.
Allah nak tutup alam ni pun Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tanda apa yang Allah nak tutup alam ini? Kita belajar sebelum daripada ni, dia ada lebih kurang 13 yang besar. Tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Kita dah sebut yang pertama, yang disebut dengan lahirnya Imam Mahdi. Yang disebut dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi ni keluar di atas muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Yang keduanya ialah berlakunya Al-Malhamatul Kubra. Berlakunya yang disebut dengan Malhamah. Malhamah ni maknanya peperangan yang besar yang berlaku. Berlaku perang dan penaklukan kota Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, pada diri kitanya yang kita kena faham yang akan berlaku pada kita ialah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal ni lah kita dah sebut sampai dalam siri yang ketiga dah. Kita cerita tentang mengenai Dajjal ini. Hari ni kita nak sebut tentang fi'il ataupun sikap yang ada pada Dajjal itu. Yang kita, bila kita kena sampai pada sikap dan yang disebut dengan fi'il, macam mana kita nak kenal Dajjal? Yang kita nak tahu Dajjal ini, macam mana dia dan kelebihan yang ada pada dia yang menyebabkan manusia ni terpedaya. Yang di saat itu kita belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita banyak perkara. Yang pertama yang kita dah sebutnya ialah dia membawa syurga dan neraka. Dajjal ni dia membawa syurga dan neraka di kalangan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa air dan api. Dajjal ni, perangai dia. Yang tiga, dia membawa 2 sungai yang mengalir. Ini Dajjal, perangai dia. Yang keempat, dia berjalan cepat seperti hujan yang ditiup oleh angin. Itu perangai Dajjal. Yang kelima, dia membawa segunung roti dan juga daging. Ini perangai Dajjal ni. Kemudian yang keenam, dia memerintahkan sungai agar mengalir. Lantas, sungai itu akan mengalir. Kalau sungai itu dia kata berhenti, berhenti. Ini kita cerita panjang. Saat mana datangnya Dajjal. Dan yang ketujuh, hari ini kita sambung. Tanda perangai Dajjal ni apa dia? Yang ada pada Dajjal. Keluar pada saat mana berlaku krisis agama dan juga ilmu. Di saat mana orang dalam keadaan yang berkrisis terhadap agama. Orang yakin tak yakin, percaya tak percaya dalam hidup dia. Keyakinan terhadap agama ni kurang dalam hidup kita. Orang kita kan, dia hilang agama dia sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Tankudul Islam urwatan bi urwah." Islam ni akan tertanggal sikit demi sedikit. Awaluha binaqdil hukmi. Awal-awal tertanggal Islam ni dengan tak adanya hukum. Orang mula dah tak peduli dah halal haram. Orang tak peduli dah nak makan makanan yang halal ke makanan yang haram. Orang tak peduli dah pakaian halal ke pakaian haram. Maka di waktu tersebut, di antara ni orang yang panggil krisis agama. Yang orang fikir macam mana nak tidur sedap, macam mana nak makan sedap, macam mana nak hidup dalam keadaan yang sonok je memanjang. Ini krisis agama. Dan juga ilmu. Orang tak fikir lagi tentang ilmu. Orang tak sibuk nak belajar ilmu ke, tak payahlah nak belajar. Nak belajar buat apa dia sebut. Belajar tinggi-tinggi pun, duk sampai dapur juga dia gambarkan demikian. Belajar tinggi-tinggi pun, hebat macam mana sekalipun, kerja bawah orang juga. Yang menyebabkan akhir dia kata, lebih baiklah kita tak payah belajar ilmu. Dalam yang ketujuh ni, berbagai hadis yang menceritakan bahawa Dajjal keluar pada saat terjadi krisis agama dan juga ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah cerita demikian. Sehingga tidak tersisa satu penghalang pun yang menghalanginya di kebanyakan wilayah bumi ini sendiri. Bila Dajjal ni datang, sehingga tak ada benda yang boleh menghalang Dajjal. Tak ada. Kecuali 2 tempat je yang boleh selamat. Mekah dan juga Madinah. Orang-orang pada saat itu lupa mengingatnya. Orang kebanyakannya pengikut adalah di kalangan orang Al-A'rab dipanggil. Orang-orang kampung dan juga wanita yang mengikut Dajjal ini. Kalau ditanya, siapa yang mengikut Dajjal saat itu? Orang-orang kampung yang bodoh-bodoh, yang tak cerdik, yang dia tak belajar ilmu. Kemudian siapa lagi? Orang perempuan yang akal dia singkat. Allah jadikan pada diri dia tu, cara dia fikir tu ringkas je. Dia tak fikir jauh dalam hidup dia. Minta maaf lah kalau ada orang perempuan marah dia panggil. Orang perempuan ni suatu tanda singkatnya akal dia. Akal orang perempuan ni Allah tak jadikan kuasa talak itu berada pada orang perempuan. Tu dia jadi demikian. Allah jadikan kuasa talak ini berada pada orang lelaki. Kenapa Allah tak jadikan pada orang perempuan? Kerana cara fikir dia tu singkat. Kalaulah orang perempuan ni
kuasa talak berada pada dia, saya sebut banyak kali lah. 10 kali sehari kena cerai suami. Senang ceritanya. Ramai mana yang kena cerai. Kerana apa dia? Allah jadikan orang perempuan ini, cara dia berfikir singkat, ringkas. Kalau dia nak, dia payah-payah, suami dia telefon tak dapat. Telefon tak dapat, dia cerai. Talak satu dah. Kena. Sehari-sehari tu, suami dia balik lewat sikit pun, dia cerai dah. Ini nak sebutnya gambaran fikir singkat. Jangan, oleh demikian, bila datangnya Dajjal, dialah di antara pengikut yang paling ramai yang mengikut yang disebut dengan Dajjal. Sampai seorang lelaki akan terpaksa memujuk dan meyakinkan ibu dia, meyakinkan anak perempuan dia, saudara perempuan dia, dan yang disebut dengan pembantu dia, kerana bimbang kalau mereka mengikuti Dajjal. Orang lelaki kena pujuk, jangan ikut Dajjal. Oh, dia kata tak, Dajjal tu betul. Kita tengok dunia kita sekarang ni kan. Dunia kita sekarang ni, ramai mana dah orang lelaki yang terpaksa pujuk isteri dia. Pujuk. Kenapa? Dajjal tak datang lagi pun. Dajjal tak datang pun kena pujuk dah isteri. Kalau datang Dajjal, lagilah kena pujuk. Yang kenapa kena pujuk? Maksudnya, dia terpaksa pujuk isteri ni dengan keadaan yang berhati-hati. Kerana apa dia? Kerana cara dia berfikir tu terlampau ringkas sangat. Yang menyebabkan ramai orang perempuan ni mengikut Dajjal di waktu itu. Dajjal akan datang lalu berkata pada orang kampung, pada orang-orang yang tak cerdik, orang yang tak belajar jauh dan sebagainya, tak belajar ni, tak menuntut, tak dengar kuliah, tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Bagaimana menurut kamu jika aku membangkitkan kembali bapa dan ibu kamu? Tanya Dajjal. Dajjal tanya, kalau aku hidupkan balik mak ayah kamu, kamu nak tak? Apa kamu akan mengakui aku adalah Rabb kamu? Dajjal tanya demikian. Tanya pada orang-orang yang Al-A'rab, dia panggil demikian. Orang-orang yang Badui, orang-orang kampung yang tak berfikir panjang dalam hidup dia. Dia jawab, kalau aku boleh tunjuk pada kamu, mak dan ayah kamu boleh hidup balik, macam mana? Dia sebut demikian. Lalu, kamu akan mengakui tak aku ni Tuhan kamu? Dajjal tu mengaku dia Tuhan. Lalu, dia akan menjawab, tentu dia akan jawab demikian. Maka syaitan membantunya dengan menyerupai bapaknya dan satu lagi menyerupai ibunya. Waktu tu, Dajjal ditolong oleh syaitan. Syaitan pun menyamar menjadi arwah ayah dia, arwah ibu dia, yang sebiji keluar, hidup begitu. Keduanya pula berkata, wahai anakku, ikutlah dia kerana ia adalah Tuhan kamu. Allahu Akbar. Dajjal ni akan minta syaitan, kamu jadi mak dia, kamu jadi ayah dia. Kemudian waktu itu bila bangun-bangun, syaitan tadi disebut, ikut tu Tuhan kamu tu. Dia pun mengikutinya. Di saat mana datangnya Dajjal ini. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, kalau saja Dajjal keluar pada zaman kalian, pasti ia akan dilempari oleh anak-anak dengan roti. Namun ia keluar pada saat ilmu berkurang dan juga lemah. Katanya yang disebut dengan Huzaifah ibn Yaman ni, dia sebut saja, kalaulah Dajjal ni keluar zaman kita, zaman anak-anak kita, boleh jadi mereka kena baling je. Baling, bodoh yang datang. Dajjal ini jahat dan sebagainya. Tapi sayangnya, Dajjal ini datang pada saat mana kuliah kurang. Majlis ilmu tak ada. Waktu mana orang nak menyati Allah pun kurang. Di waktu itu, datangnya Dajjal. Ramailah yang mengikut Dajjal di saat itu. Krisis agama tidak bererti ia akan habis ataupun hilang. Tak. Bukan maksudnya agama ni tak ada langsung. Tetapi pada saat agama menjadi lemah dalam hati manusia dan hilang daripada akal fikiran manusia. Yang menyebabkan orang tak fikir lagi tentang agama. Orang fikir, macam mana nak selamat daripada COVID, misalnya contohnya. Macam mana nak suruh duit biar banyak. Orang fikir, macam mana nak suruh hidup dalam keadaan kaya raya. Hidup dalam keadaan tak sakit. Orang fikir demikian, agama tak boleh fikir dalam hidup. Hal ini disebabkan kerana sedikitnya ilmu dan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Kurangnya ilmu dan pemahaman dalam agama. Dalam hidup kita ni ramai orang kita ni tak faham agama. Kerana kalau orang tanya kenapa ramai sangat payah nak faham tentang agama, kerana Dajjal nak datang.
Tanda Dajjal dah menghampiri di kalangan masyarakat kita. Bila Dajjal dah mula menghampiri di kalangan masyarakat kita ini, para penonton sekalian, menandakan di saat tersebut kita ni senang untuk ditukar cara kita berfikir. Kita mula fikir tentang mengenai dunia, kita tak fikir lagi tentang akhirat. Barangkali zaman tersebut adalah ketika Allah mengangkat para ulama yang memiliki peranan penting dalam menguatkan agama dan jiwa-jiwa manusia. Kalau tanya lagi, bila zaman tu? Zaman di mana alim ulama dimatikan oleh Allah. Allah matikan alim ulama. Bila mati alim ulama, tak ada, tinggal para juhala. Orang jahil, tengok di kampung-kampung. Bila orang-orang alim meninggal dunia, tinggal orang jahil. Siapa yang nak menghidupkan masjid? Siapa yang nak menghidupkan surau? Tambah pula sekarang dah lebih kurang setahun tak pergi ke surau. Setahun tak pergi ke masjid. Ada orang kita tak jejak kaki semenjak daripada kena PKP di awal-awal dahulu sampai hari ni. Kuliah pun tak dengar. Hari Jumaat tak dengar langsung khutbah. Khutbah tak ada dah. Tak didengari langsung. Saat Dajjal muncul, bererti kiamat akan segera terjadi. Bila Dajjal ni dah muncul, itu tanda nak berlaku kiamat. Oleh kerana itu, segala sesuatu mampu dan mungkin terjadi sebab aturan dan undang-undang yang berlaku pada saat itu berbeza dengan aturan dan undang-undang yang berlaku sebelum tanda-tanda besar itu muncul. Boleh jadi Al-A'rab artinya penduduk kampung dan juga penduduk gunung-gunung yang jauh daripada agama. Orang yang tak dengar kuliah. Kadang-kadang kita pergi pendalaman jauh-jauh, surau tu pun berhabuk dah. Tempat majlis ilmu pun tak ada. Orang pun tak dengar kuliah. Kuliah nak dengar bila? Sekarang orang duduk depan handphone je. Tengok apa dia? Baca WhatsApp tiap-tiap hari. Baca pula, kena pula duduk dalam grup yang buruk-buruk. Bila duduk dalam grup yang buruk perangai, asyik bertengkar, asyik benda-benda yang tak baik pula dalam grup tersebut, akhirnya dia semakin jauh dengan agama. Sehingga mereka dalam keadaan yang krisis agama dan juga ilmu. Krisis berlaku dalam hidup mereka sebut. Tu yang ketujuh. Yang ke-8, Dajjal ni memiliki 3 teriakan yang dapat didengari penduduk bumi belahan timur dan juga barat. Ada 3 teriakan yang bunyi bertempik. Dajjal ni dia akan bertempik 3 kali. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia memiliki 3 teriakan yang terdengar oleh penduduk bumi timur dan juga barat. 3 kali dia bertempik, berteriak ni, dan dia akan mengambil burung daripada angkasa. Bila bertempik je jatuh burung-burung yang terbang. Mati burung-burung dan memanggangnya di matahari dan menjadi daging panggang. Dan juga dia akan bukan, maksudnya dia akan pegang burung-burung. Burung-burung tu yang terbang tu dia boleh pegang. Tak, dia pegang. Burung tu dan dia panggang di matahari. Dan dagingnya menjadi, dia letak burung tu tolak naik ke atas, kena matahari itu, dekat dengan matahari, dan menjadi daging panggang. Panas yang amat sangat. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-9, sehari 3 kali dia akan terjun ke laut. Dan air laut tidak mencapai pinggang dia. Dajjal ni sendiri. Sehari 3 kali. Dalam masa 40 hari itu, kira 40 kali dengan 3. Maknanya dia akan masuk ke dalam laut dan air laut tidak akan tenggelam dia, hanya separah pinggang saja. Dajjal ini sendiri. Huzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia akan terjun 3 kali dalam satu hari yang tidak sampai pinggangnya. Bila terjun dalam laut, dia terjun 3 kali dalam sehari. Kedalaman laut tu tak sampai pinggang dia. Salah satu tangannya lebih panjang. Tangan dia tu jadi panjang. Lalu ia menjulur tangannya yang panjang tersebut di lautan hingga sampai ke dasarnya. Dalam tak dalam laut, lalu ia mengeluarkan binatang-binatang laut yang diinginkan. Banyak mana binatang laut yang dia nak makan, dia boleh pilih dalam laut ini sendiri. Ini merupakan bukti kekuatan dan keperkasaan tubuh badan Dajjal itu. Mungkin yang dimaksudkan dengan al-hitan adalah binatang-binatang laut. Yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, perangai Dajjal ini menyuruh benda-benda mati dan haiwan-haiwan, mereka patuh, dan menyuruh langit menurunkan hujan, ia pun patuh.
Dia akan arahkan benda-benda mati dan juga haiwan-haiwan. Mereka pun ikut arahan. Binatang-binatang akan ikut Dajjal. Kemudian orang mati itu pun akan ikut Dajjal. Akan ikut Dajjal. Tanda-tanda perangai Dajjal ini. Lalu dia akan menyuruh langit turunkan hujan. Turunkan hujan. Hujan pun patuh dan turun. An-Nuwas bin Sam'an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Rasulullah SAW sebut perangai Dajjal ini. Fayati alal qaum fayad'uhum fayu'minu nabi. Dia akan datang ke atas satu kaum dan dia akan mengajak kaum tu untuk menyembah dia. Yang menyebabkan semua beriman dengan apa yang disuruh oleh Dajjal tadi. Fayu'minu nabi wa yastajibuna lahu, dan dia akan menyambut seruan Dajjal itu. Fayamurus sama fatumtirul wal ard, dan dia menyuruh langit menurunkan hujan. Ia pun lalu air daripada langit itu turun ke atas muka bumi. Fatumbitu, yang menyebabkan menumbuhkan segala tanaman. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat zura'an wa asbarahu dura'an wa amaddahu khawasira summa ya'til qawm fayad'uhum fayarudduna alaih qawlahu fayansarifu anhum fayasbihuna mumhilina laysa biaydihim syai'un min amwalihim wa yamurru bil kharibati fayaqulu laha ukhriji kanuzaki fatatba'uhu kanuzuha kaya sibin nakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila disuruh bumi menumbuhkan tanaman, bumi ni pun tumbuh tanaman-tanaman sehingga mereka sonok kerana binatang-binatang peliharaan mereka menjadi kuat dan sihat dan susunya penuh dengan kegemukan. Nak sebutnya zaman Dajjal yang datang 40 hari je. 40 hari je pun tetapi berasa bagaikan lebih kurang 40 tahun sengsaranya saat itu. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain dan dia menyeru mereka, namun mereka tidak menyambut perkataan yang diseru oleh Dajjal tadi. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Ketika mana pagi tiba, mereka tidak menyumpai lagi harta mereka. Ada juga yang lawan Dajjal. Bila Dajjal datang, dia kata sembah aku semua. Penduduk tu kata tak payah. Kita tak payah sembah. Kita lawan. Tengok takat mana kita nak lawan. Bila bangun pagi esok, tengok harta mereka dah habis dah. Setelah itu Dajjal melewati reruntuhan. Lalu dia berkata, keluarkan simpanan kamu untuk aku. Lalu simpanannya keluar seperti kerumunan lebah. Rasulullah sebut, bila Dajjal kata, semua barang-barang kemas, semua barang-barang yang ada di bawah ini, semua keluar. Dia akan keluar tu, Rasulullah kata, semua barang-barang yang ada, yang runtuhan, di bawah runtuhan tu, akan keluar terbang macam lebah yang terbang di saat itu. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-11, perangai Dajjal ni apa dia? Dia meminta bantuan syaitan. Perangai Dajjal ni, dia akan minta bantuan syaitan. Syaitan akan menurut dan bantu siapa yang berkedudukan lebih tinggi daripadanya dalam kebohongan, kesesatan, kekafiran dan kesyirikan. Syaitan sukalah bila tengok Dajjal datang, paling gembira syaitan. Saat mana paling gembira pada syaitan, datangnya yang disebut dengan Dajjal. Dajjal ni suka. Kalau ada orang tanya, buat teka-teki, bila syaitan paling gembira? Salah satunya ialah bila Dajjal datang. Dajjal datang ni paling gembira. Kerana kekafiran Dajjal dan juga syaitan, sudah sepatutnya mereka saling tolong-menolong, bantu di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa in min fitnatin an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamassalu lahu asy-syaitan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunayya itbi'hu fa innahu rabbuk." Ni di antara fitnah datangnya Dajjal ini, dia akan sebut pada orang-orang yang tidak ada ilmu, orang-orang yang tak pernah belajar tentang kedatangan Dajjal ini. Jahatnya Dajjal ini, dia akan jumpa Dajjal tu, tanya balik pada dia, apa pandangan kamu
kalau aku hidupkan balik ayah kamu dan ibu kamu, apakah kamu akan mengakui aku ni Tuhan kamu? Aku ni Tuhan kamu? Katanya Dajjal. Dia sebut pada orang yang tak pernah belajar, orang yang tak menuntut ilmu, orang yang tak ada ilmu. Lalu di waktu itu dia akan jawab, orang tu akan jawab, ya. Dia kata cuba try, hidupkan balik. Lalu di waktu itu dia akan bagi tahu pada syaitan. Dia sebut, lalu Dajjal minta dengan syaitan untuk menyerupai wajah ayah dia, menyerupai ayah ibu dia sebiji. Sama tu, fayakulan, masing-masing dua-dua ni akan sebut apa dia? Ya bunai, wahai anakku, itbi'hu fa innahu rabbuk. Ikutlah Dajjal itu, kerana Dajjal itu Tuhan kamu. Dia sebut demikian. Allahu Akbar. Ini jahatnya yang disebut dengan Dajjal, syaitan ni, semua jahat ni. Jahat untuk memperdayakan umat manusia. Sampai umat manusia ni mati dalam keadaan tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dia lagi, yang kedua belah, dia mampu menahan matahari. Lalu dia boleh menjalankan matahari, menggerakkan balik matahari. Ni nak sebutnya perangai Dajjal. Hebat tak hebat dia tu, dia nak tunjuk dia boleh tahan matahari, tak tenggelam matahari. Tak tenggelam matahari. Dan dia boleh gerakkan matahari ikut dia. Ni hebatnya yang disebut dengan Dajjal. Sehingga kan orang terpedaya. Kalau boleh tahan matahari, hebatlah ni. Siapa orang kita kan pergi ke pasar-pasar tu, kadang-kadang orang meniaga ubat kurat pun terpedaya dah kita. Orang kita kena apa dia? Orang kadang-kadang orang meniaga ubat semut. Ubat semut. Macam mana nak matikan lipas? Macam mana nak tampal periuk dan sebagainya. Orang kita boleh terpedaya. Senang. Tu yang nak sebut boleh beli, boleh percaya. Berbalik ubat ni mampu dan sebagainya. Jual ubat COVID. Sekarang ni orang jual ubat COVID. Misal contoh. Ada orang kita percaya. Vaksin dalam internet. Sampai Kementerian Kesihatan pesan. Jangan sekali-kali beli melalui internet ni mengenai vaksin. Kenapa? Kerana vaksin ni banyak penipuan. Ni yang orang kita ni nak sebutnya. Bagaimana tu pun boleh percaya. Senang percaya. Ramai mana orang kita percaya. Ni pakar hadis disebut. Ni pakar hadis ni. Dia ni begini-begini. Orang kita boleh percaya. Macam mana orang kita boleh percaya? Dia sendiri apa Quran pun tidak. Orang yang mengaku orang ni pakar hadis. Orang ni pakar begitu, pakar begini. Dia sendiri ilmu dalam bab yang lain pun tak ada. Nak sebutnya, orang kita boleh percaya. Benda-benda yang demikian. Tu belum Dajjal datang lagi. Dajjal datang, lagilah orang kita ni. Ramai mana mudah terpedaya di kalangan kita. Mengaku sikit je. Begini. Pelik orang kita ni. Kemudian, yang ni, dia boleh menahan matahari pula. Bila yang kedua belah ni, dia boleh menahankan matahari dan boleh menggerakkan matahari. Lagilah orang kita ni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Dajjal. Rasulullah sebut, beliau bersabda, maknanya Dajjal adalah Rabb seluruh alam ini dan matahari ini berjalan dengan perintahku. Dajjal sebut ada orang ramai. Aku ni Tuhan, katanya Dajjal. Aku ni Tuhan dan matahari ni di bawah perintah aku saja. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya? Dia tanya orang ramai. Kamu nak tengok tak matahari ni tak bergerak kerana perintah aku? Dia sebut demikian. Mereka menjawab, tentu. Kamu tunjuk. Kalau kamu rasa betul-betul kamu ni Tuhan, kamu tahan matahari. Maka ia menahan matahari hingga mengakibatkan satu hari seperti satu bulan. Satu minggu seperti satu tahun. Dia mampu menahan matahari itu sehingga kan satu minggu seperti satu tahun. Tak bergerak. Ia berkata lagi, apakah kalian ingin agar aku menjalankannya? Dia tanya balik. Dah lama dah ni. Macam mana? Aku dah tahan lama dah. Kamu nak tengok tak sekarang macam mana? Nak jalan ke tak jalan? Lalu mereka jawab, tentu. Maka ia menjalankan satu hari seperti 1 jam saja lajunya. Dijalankan matahari macam sejam saja untuk menggenapkan yang namakan dengan demikian. Allahu Akbar. Ni perangai yang kita sebut ni tanda-tanda Dajjal. Dipanggil tanda-tanda Dajjal. Yang ke-13, mengaku sebagai Tuhan kerana ia memiliki keajaiban. Ni PL perangai dia. Dia mengaku jadi Tuhan. Dajjal ni mengaku jadi Tuhan kerana dia memiliki kelebihan tertentu. Ketika krisis agama dan ilmu melanda
akan sangat mudah bagi orang seperti Dajjal menundukkan manusia yang sesat. Orang kita kan kalau tak ada agama, senang je untuk disesatkan orang kita. Kadang-kadang dia ingat dia betul, padahal dia sesat. Dalam keadaan dia kesesatan. Bersama dengan orang-orang Yahudi. Ia adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dajjal ni dia akan ajak pada orang, dia ni Tuhan yang boleh menghidup dan matikan. Menurunkan hujan daripada langit. Menumbuhkan tanaman dan bersamanya ada gunung roti, syurga dan neraka. Hal ini sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Firaun. Zaman Firaun tu ramai mana yang mengikut Firaun, sehingga orang-orang yang mematuhi kerana pemahaman agama dan ilmu yang sangat sedikit. Pemahaman yang sedikit. Allah Ta'ala berfirman, dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Firaun pernah bercakap demikian. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Itu Nabi Harun. Nabi Harun ni dia gagap sikit. Dia gagap. Nabi Musa dia gagap sikit dibandingkan dengan Nabi Harun yang lancar. Kemudian dia kata, mana baik, aku ke Musa yang lebih baik? Katanya Firaun, mengapa tidak dipakai kepada dia gelang daripada emas, ataupun malaikat datang bersamanya untuk mengiringinya. Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya, kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Orang ikut kan, ikut je Firaun. Kenapa ikut Firaun? Kerana Firaun tu fasik, jahat. Kerana jahat dia tu, orang pun ramai yang mengikut. Maka tatkala mana mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di lautan. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 hingga 55 itu. Perbuatan Dajjal ni sama seperti Firaun dan kaum dia. Tapi lebih dahsyat lagi, ia telah mengaku sebagai Tuhan dan menakut-nakuti mereka. Perangai Dajjal, akhirnya mereka pun mematuhi kerana mereka orang yang fasik dan sesat. Orang fasik ni jadi begitu. Nak sebutnya, dia akan ikut je. Mari orang mengaku jadi Tuhan, iyalah. Orang kita kan mengaku jadi, dulu Ayah Pin mengaku jadi Tuhan, kerajaan langit. Orang boleh ikut dia, boleh minum air kaki dia. Tu Ayah Pin. Tu baru Ayah Pin mari. Tu bukan lagi Tok Pin. Bukan lagi Tok yang Allah sebutnya hebat-hebat. Baru Ayah Pin baru. Bukan Dajjal lagi datang. Orang kita sesat barat habis dah. Nak sebutnya gambaran bagaimana mudahnya. Lalu Allah membinasakan orang yang mengaku sebagai Rab, itu Fir'aun dan kaumnya. Kerana mereka mematuhi yang disebut dengan Fir'aun tadi. Allah hancur. Fir'aun pun hancur, pengikut Fir'aun pun Allah hancur. Kami katakan tentang Dajjal, ia menakut-nakutkan manusia. Orang-orang yang agamanya lemah dan yang berada dalam keadaan kesesatan yang nyata mematuhinya. Itu sebab tu Islam suruh kita ni ada ilmu. Supaya bila kita ni ada ilmu, kita ni ada ilmu, maka dalam keadaan kita ada ilmu, kita boleh menilai yang mana yang betul, yang mana yang menipu. Ada dah orang kita ni, dia menggambarkan seolah-olah kena ikut dia, ta'assub. Sampai peringkat ta'assub tersebut membuta tuli orang kita jadi demikian. Bahaya demikian. Ada pun orang-orang mukmin sudah mengetahui bahawa ia adalah Dajjal dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sahabat-sahabat yang follow kuliah-kuliah ni, tolong ingat betul-betul. Kena terkenal, kena pandai beza di antara Dajjal dengan orang saleh. Jangan kita ni sampai peringkat membuta tuli ikut je orang. Kita sendiri kita ingat kau orang ni, orang yang saleh tu rupa-rupanya orang jahat. Tipu kita pun bahaya juga. Ramai kan sekarang ni orang mengaku jadi ustaz. Kejap je jadi ustaz. Jadi ustaz ni seketika je masuk program-program tertentu, orang panggil ustaz dah dia. Ilmu tak ada. Lepas tu mula dia karut, mula dia tipu macam-macam gaya. Dia kata nak jadi pengikut saya, kita kena buka ilmu laduni. Dia sebut demikian. Ilmu yang mendalam, dia gambarkan demikian. Nak jadi pengikut saya, kena bayar sebanyak 3,000 dahulu. 3,000 ringgit. Lepas pada tu, dah masuk tu, dia suruh bayar yuran sekian, nak tebus dosa konon-konon. Ramai mana orang kita tertipu dengan ajaran sesat. Tu ajaran sesat. Belum lagi Dajjal datang. Datangnya Dajjal, lagi senanglah kena tipu.
manusia tidak akan pernah melihatnya di dunia ini. Mata Dajjal tu buta sebelah. Rasulullah cerita demikian. Sedangkan Allah tidak buta. Jauh daripada sifat yang bertentangan dengan sifat rububiyah Allah. Safinah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah berkhutbah di depan kami. Rasulullah pernah berkhutbah depan kami. Beliau bersabda, tidak satu pun Nabi kecuali semua datang akan mengingatkan umatnya daripada Dajjal. Semua Nabi-Nabi datang, semua cerita tentang jahatnya Dajjal. Ketahuilah, mata sebelah kirinya buta dan mata kanannya tumbuh daging yang tebal. Antara kedua mata dia tertulis kataan kafir. Rasulullah cerita demikian. Ni ada riwayat kata mata kiri dia buta. Ada riwayat kata mata kanan dia yang buta. Akan keluarnya bersama dua lembah, syurga dan neraka. Nerakanya adalah syurga dan syurga adalah neraka. Lalu Dajjal berkata di hadapan manusia. Dajjal akan sebut, bukankah aku Rabb kalian yang menghidup dan matikan manusia? Ia juga punya dua pengawal yang menyerupai dua Nabi. Saya mengetahui namanya dan nama orang tuanya. Kalau saya berkendak, saya akan menyebut namanya, satu di kanan dan satu lagi di kirinya. Dajjal berkata, bukankah aku Rabb kalian yang menghidup dan matikan kalian? Dajjal ni sebut, aku kenal nama Tuhan dia. Nama mak dia, nama ayah dia aku kenal. Dajjal sebut demikian. Sebelah kanan, sebelah kiri dia boleh sebut. Dajjal kata, bukankah aku ni Rabb kalian yang mampu menghidup dan matikan manusia? Salah satunya menjawab, engkau bohong. Tidak ada satu pun manusia yang mendengar jawapannya kecuali teman dia. Dan satu lagi menjawab, kamu benar. Itu adalah fitnah yang berlaku. Ada dalam ramai-ramai itu kata bohong tu, bohong. Yang sebelah tu, dia sebut, jangan sebut macam tu lah. Dia benar tu. Dia sebut demikian. Kemudian ia berjalan hingga tiba di Madinah. Perangai Dajjal. Seraya berkata, ini adalah kampung laki-laki itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bergerak sampai dekat dengan batasan masjid, batasan Madinah itu. Lalu dia kata itu kampung laki-laki itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kampung lelaki tersebut. Maka ia diizinkan masuk. Lalu ia berjalan hingga sampai di Syam. Lalu Allah membinasakan di Uqbatul Afiq. Dan satu lagi menjawab, kamu benar, yakni kebenaran untuk pernyataan temannya yang mendustakan rububiyah Dajjal tadi. Ini adalah kampung laki itu yang dimaksudkan adalah kampung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang tu kata dusta pada Dajjal tu berjaya, lari sampai Madinah. Masuk di Madinah, dia selamat. Manakala yang teman dia tu tak boleh, kerana menjadi pengikut pada Dajjal tadi. Yang ke-14, tanda Dajjal, 14 tanda. Membunuh lelaki mukmin, lalu dia menghidupkan kembali di hadapan manusia yang ramai. Tanda-tanda Dajjal, dia bunuh orang mukmin, orang yang baik, yang soleh tu dia bunuh. Kemudian lepas itu dihidupkan balik. Dihidupkan balik di hadapan orang ramai. Ketika Dajjal membunuh seorang mukmin, kemudian dia menghidupkan kembali adalah fitnah besar yang menimpa manusia, terutama orang-orang yang sesat dan munafik. Allahu Akbar. Yang ni paling ujian yang besar. Bila dia matikan orang, kemudian dia matikan orang mukmin, dia hidupkan balik. Dia hidupkan balik. Bila dia hidupkan balik ni, yang menyebabkan Allah tergoncang habis keyakinan orang-orang yang memang dah tak kuat agama, dan pula orang munafik pula. Lagilah di waktu itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Dajjal. Rasulullah bersabda, Dajjal datang dan ia diharamkan masuki pintu-pintu Madinah. Bila Dajjal datang, dia diharam masuk di pintu-pintu Madinah. Kemudian ia menuju tanah tandus di luar Madinah. Bila dia bergerak, dia cari kat mana boleh pergi. Dia nak masuk Madinah tak boleh. Seorang laki-laki daripada sebaik-baik manusia ataupun manusia pilihan mendatanginya dan berkata, saya bersaksi bahawa kamu adalah Dajjal yang telah Rasulullah ceritakan pada kami. Ada orang yang soleh. Saat mana munda-mandi Dajjal, tempat lain semua boleh pergi. Bila nak pergi masuk kota Madinah tak boleh. Datang seorang lelaki yang keluar daripada kota Madinah, dia kata, aku bersaksi engkau lah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajar pada kami dahulu. Bila sebut saja begitu, Dajjal berkata, bagaimana menurut kalian jika aku bunuh saja lelaki-lelaki ini? Dajjal pun sebut pada pengikut dia,
Macam mana pandangan kamu kalau aku bunuh lelaki ni? Lalu aku akan hidupkan kembali. Lepas pada aku bunuh dia ni, katanya Dajjal, aku akan hidupkan dia balik. Sebut ada pengikut dia. Mereka menjawab, tidak. Lalu, apakah kalian akan mengikuti perintahku? Dajjal tanya balik, kamu akan taat tak kalau aku suruh kamu bunuh Dajjal? Aku suruh bunuh lelaki ni. Lalu mereka jawab, tidak, kami tak akan lakukan. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupnya kembali. Lepas pada dia bunuh, dia akan hidupkan balik, bangun balik. Ni kan pelik orang tu. Macam mana dia boleh bangun? Syaitan tolong. Syaitan tolong menghidupkan. Serta-merta laki-laki itu berkata, demi Allah, sekarang aku lebih yakin siapa diri kamu sebenarnya. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya, tetapi dia tidak mampu. Ini cerita yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu yang cerita ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia cerita bagaimana keadaan datangnya Dajjal di saat itu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara pada kami tentang Dajjal. Rasulullah kalau dia duduk dengan sahabat-sahabat, salah satu tajuk yang dia bercakap tentang Dajjal. Tentang Dajjal. Beliau bersabda, beliau bersabda, Dajjal akan keluar, maka ia akan dihadang seorang mukmin. Dia akan dihadang oleh seorang mukmin. Lalu ia dihadang sekelompok orang bersenjata, pengikut Dajjal. Mereka berkata, mengapa kamu tidak beriman kepada Rabb kami? Ia menjawab, Rabb kami tidak akan nampak. Rabb kami tidak akan nampak. Mereka berkata, bunuh dia. Suruh bunuh lelaki yang menghalang Dajjal ini. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Sebahagian mereka berkata pada yang lain, bukankah kalian dilarang membunuh kecuali dia? Dia saja yang boleh bunuh Dajjal. Dajjal je yang boleh bunuh. Lalu mereka menemui Dajjal. Ketika orang mukmin tadi melihatnya, ia berkata, wahai manusia, inilah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mukmin tengok saja muka Dajjal tu, dia sebut, inilah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang dulu. Maka Dajjal memerintahkan agar ia diikat. Ni cerita yang lebih detail lagi. Lalu diikat, Dajjal kata, seksa dan buatlah dia menderita. Seksa dia, pandai sangat tuduh aku ni penjahat dan sebagainya. Maka punggungnya dan perutnya terluka parah kerana pukulan. Kena pukul orang mukmin tadi. Kena pukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni dalam riwayat Sa'id Al-Khudri lagi. Kemudian dia berkata, apakah kamu akan beriman padaku? Bila kena pukul punggung teruk sangat dah ni, lalu tanya, kamu beriman tak padaku? Ia menjawab, engkau adalah Al-Masih pendusta. Dia jawab, kamulah yang digambarkan oleh Rasulullah Al-Masih pendusta, Al-Kazzab. Lalu diperintahkan agar ia digergaji daripada ubun-ubun hingga terpisah kedua kakinya. Dia gergaji tengah-tengah badan dia tu. Dajjal suruh sehingga terpisah. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh dia. Dah mati dah. Kira Dajjal pun berjalan dekat dengan tubuh dia. Lalu berkata pada dia, berdirilah, disebut. Dajjal sebut, berdirilah. Dia pun berdiri tegak. Tiba-tiba mayat yang terputus dua tu, diri tegak, bangun tegak. Kemudian Dajjal berkata lagi, apakah sekarang kamu beriman padaku? Dah mati dah kamu, sekarang kamu beriman. Ia menjawab, aku semakin mengetahui siapa diri kamu. Lepas pada kamu bunuh aku ni, jelas sangatlah. Memang kamu Dajjal sungguh. Memang jahat sungguh. Kemudian berkata lagi, wahai manusia, tidak ada seorang pun yang akan berbuat demikian selain aku setelah ini. Dajjal sebut demikian. Lalu Dajjal memegangnya untuk disembelih. Pegang pula dia untuk disembelih. Maka antara tulang selangka dan lehernya, antara tulang selangka dan leher ni sendiri, dijadikan sebagai tembaga, seperti tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Kemudian Dajjal memegang kedua tangannya dan kakinya dan melemparkannya. Manusia mengira ia dilemparkan ke neraka, padahal ia dilemparkan ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ia adalah manusia yang paling tinggi kesyahidan di sisi Rabb semesta alam ini sendiri. Allahu Akbar. Orang ni lah di antara darjat yang tertinggi syahid. Orang yang syahid, mati syahid. Saat mana, di waktu mana berada di peringkat yang namakan dengan
dibunuh, kemudian dilempar oleh Dajjal itu, itulah kesyahidan yang paling tertinggi di atas muka bumi ini. Hadis sahih menyebut bahawa Rasulullah SAW bercerita tentang laki-laki tersebut. Cerita tentang laki. Ia adalah seorang yang darjatnya mendekati aku dan manusia yang paling tinggi kesyahidannya di sisi Rabb semesta alam ini sendiri. Riwayat lain menyebut bahawa laki-laki tersebut adalah Khidir radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khidir akan ditunda kematiannya sampai batas waktu tertentu, sampai ia mendustakan Dajjal itu sendiri. Maknanya berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan tentang Nabi Khidir itu sendiri. Khidir ini sendiri Allah tunda kematian dia. Sampai bila? Sampainya sampai hujung zaman. Bila sampai hujung, pada saat mana hujung, sampai di hujung itu, barulah waktu mana keluarnya Dajjal, keluarlah Khidir. Khidir inilah orang yang terakhir yang akan lawan Dajjal. Kemudian lawan Dajjal, lalu dia gugur juga. Dia gugur di saat mana demikian. Al-Hafiz Ibn Hajar membantah bahawa laki-laki yang dibunuh Dajjal kemudian dihidupkan lagi dalam hadis ini adalah Khidir. Kami berpendapat permasalahan ini, siapa laki-laki itu, kepastian tetap menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mengetahui sebenarnya. Mana tuan kitab kita ni, dia cerita tentang mengenai siapa lelaki ni. Ada yang sebut Khidir alaihissalam. Yang disebut demikian. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Khidir akan ditunda kematian dia sampai batas waktu tertentu. Rasulullah sebut demikian. Sampai ia mendustakan Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Daruqutni, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ni orang kita kan duk kecoh dalam sehari dua ni. Khidir ni hidup ke tak hidup? Hidup ke siapa? Ada yang sebut Khidir ni dah mati dah. Ada yang sebut Nabi Khidir ini sendiri masih hidup dasar pada hadis ini. Ustaz ada kelahi lah dalam bab tu. Senang ceritanya, kita ni buat persiapan ilmu terlebih dahulu. Daripada di kita ni, biar kita ada ilmu. Ni duk kelahi di kalangan masyarakat awam. Sehingga kan masyarakat awam pening kepala. Nak cerita tentang hidup ke tak hidup Nabi Khidir ini sendiri. Hidup ke tak hidup? Dasar pada hadis ni ada yang kata hidup. Ada yang kata hadis ini dipertikaikan, diperbincangkan panjang di kalangan masyarakat lagi. Jadi kita serah pada Allah lah. Siapa lelaki yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang mempertahankan Islam sampai ke hujung nyawa dia, sampai digergaji tubuh badan dia oleh Dajjal itu sendiri. Siapa pengikut Dajjal? Kita nak sebut sikit lagi tentang Dajjal ini, sampai beberapa perkara yang kita nak faham tentang Dajjal ini, untuk kita nak faham di kalangan kita ni, supaya jangan sampai peringkat kita hilang ilmu terhadap Dajjal ini sendiri. Yang pertama kita nak sebut tentang, habis tu perangai-perangai Dajjal ataupun sikap-sikap Dajjal. Siapa yang mengikut Dajjal? Pengikut Dajjal ni, kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Kalau tanya, siapa lagi? Orang-orang yang bukan Arab. Orang-orang yang bukan Arab yang menjadi pengikut Dajjal. Siapa lagi? Berbagai kelompok orang Arab Badui serta perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ada lebih kurang 4 golongan. Yang pertama, golongan orang Yahudi. Yang kedua, orang-orang bukan Arab yang akan mengikut Dajjal. Yang ketiga, orang Arab tapi orang Arab kampung, Badui. Yang keempat, orang perempuan. 4 ni golongan yang dipanggil pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yamba'ud Dajjal min Yahudi asbahan 70,000 alaihim tabalisah." Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi asbahan yang mengenakan jubah yang warna hijau. Allahu Akbar. Tayalisah. Tayalisah ni dalam keadaan berserban. Serban tayalisah dipanggil. Serban-serban warna hijau yang dipakai itu sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabakhah bimarriqanat fayakunu akthar man yakhruju ilaihi an-nisa hatta inna ar-rajul la yarji'u ila ummihi
wa ibnatihi wa ammatihi fayusiquha mukhafatan an takhruju ilaih. Dajjal akan turun di sebuah kawasan tanah tandus di Mariqanah, dipanggil Mariqanah. Di Mariqanah. Kebanyakan yang datang adalah yang pengikut Dajjal ialah orang perempuan. Orang perempuan senang. Ialah geng-geng orang perempuan ni senang sangat dipedaya. Kan kalau kita tengok yang niaga kapek-kapek tu pun, dia tak pergi pujuk suami, tapi dia pergi pujuk isteri. Kalau kita tengok yang niaga apa dia yang jenis wear ni, misal contoh, dia tak pujuk geng-geng orang lelaki, dia pujuk siapa? Orang perempuan. Dia pujuk perempuan. Orang perempuan ni senang untuk dipujuk. Bila kena pujuk saja, yang tak ada agama lah. Sebab tu orang perempuan, saya harap sangat yang ikut follower ni, ataupun yang dalam kuliah ni, orang perempuan yang salihah, yang benar-benar nak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak senang untuk dipujuk rayu oleh dunia yang sementara ini. Ni tak kena pujuk sikit, lepeh terus dah. Hilang terus agama dalam tu badan. Jangan begitu pada diri kita. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihin nisa. Sehingga kan seorang akan pergi menemui ibu dia. Dan masing-masing ni akan lari balik. Seorang lelaki ni dia balik, dia cari hatta innar rajul la yarji'a ila ummih. Dia akan kembali kepada ibu dia, kepada anak perempuan dia, adik-beradik perempuan dia, dan saudara-saudara dia perempuan, untuk meneguhkan hati mereka. Dia akan balik kepada orang perempuan ni untuk balik cerita pada orang perempuan. Ingat ya, janganlah ikut Dajjal. Janganlah. Sekarang ni pun kita kena sebut lah. Pada orang perempuan, isteri kita, anak-anak perempuan kita kena sebut. Ingat ya, Dajjal ni pengikut dia orang perempuan. Janganlah orang perempuan terikut-ikut dengan Dajjal. Senang sangat. Yang menyebabkan mukhafatan an takhruju ilaih. Kerana khawatirnya mereka ni akan pergi menemui Dajjal. Takut orang perempuan ni dengar cerita Dajjal, pergi terus ikut. Yang namakan dengan keadaan yang dibawa kesesatan oleh Dajjal itu. Mariqanah adalah sebuah lembah di Madinatul Munawwarah, arah sebelah Taif, di kawasan Taif. Tempat itulah akan timbulnya Dajjal. Yang kawasan itu, bila keluarnya Dajjal tersebut, maka kebanyakan perempuan akan pergi. Mudah-mudahanlah, saya doa sangatlah semua di kalangan kita sama. Kemudian Abu Umamah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, di antara fitnahnya adalah ia berkata pada orang Arab Badui. Dajjal ni akan sebut pada orang Arab Badui, bagaimana pandangan kamu jika aku membangkitkan kembali bapa-bapa dan ibu kamu? Dajjal ni akan sebut, kamu berpandangan macam mana kalau aku boleh hidupkan mak ayah kamu? Apakah kamu akan mengakui aku ni adalah Tuhan kamu? Ia menjawab, tentu. Cuba, katanya Arab Badui ni sebut, kalau kamu boleh buat hidupkan balik mak ayah aku akan beriman dengan kamu. Aku akan menganggap bahawa kamu adalah Tuhanku. Maka syaitan membantunya dengan menyerupai. Syaitan akan membantu dan menyerupai bapa-bapaknya. Dan satu lagi menyerupai yang disebut dengan ibunya. Keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia. Ia adalah Tuhan kamu. Katanya yang disebut dengan gambaran itu berlaku di saat mana syaitan-syaitan ini menyerupai yang disebut dengan wajah-wajah yang namakan dengan wajah ibu dan ayah kepada yang telah mati itu sendiri. Dajjal akan melalui semua tempat kecuali di kawasan Mekah saja, insya-Allah. Kita akan sebut dalam perbincangan akan datang nanti tentang Dajjal, macam mana perangai Dajjal dan keadaan yang berlaku pada Dajjal. Yang keadaan manusia saat ini. Belum habis lagi tuan-tuan. Kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita ini tentang mengenai tajuk yang sebegini, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam besok, insya-Allah malam besok tuan-tuan bersama dengan saya di fanpage page saya dan juga page sahabat kita daripada Azan ni sendiri, insya-Allah saya akan bersiaran dalam program ini, program Secebis Bahagia, insya-Allah. Tuan-tuan boleh bersamalah pada pukul jam 9 malam, insya-Allah. Pukul 8 malam di page Ustaz Ahmad Dasuki dan juga di page daripada Azdan, bukan Azan, Azdan. Kemudian yang kedua tuan-tuan,
saya nak maklum juga mengenai tajaan pelajar. Saya masih lagi membuka untuk tuan-tuan nak taja pelajar-pelajar. Tajaan pelajar ni, kalau siapa-siapa di kalangan kita yang ada kelapangan rezeki, bolehlah taja. Pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar untuk merekanya, yuran pengajian mereka sebanyak lebih kurang 1 sem ini, sebanyak RM3,000 syahadah tasawuf Islam dan pengajian SPM fast track ni. Pelajar ni, tuan-tuan boleh hubungi talian 013-617-1941. Pakat-pakat ya, di kalangan kita lah. Tolong siapa-siapa yang nak menaja ni, yang perlu ditaja sekarang ni ialah Sarah Afrina binti Zulkifli. Sarah Afrina binti Zulkifli yang datang daripada Shah Alam. Ni anak Shah Alam dan dia belajar di peringkat ini insya-Allah. Kemudian adik Siti Maisarah binti Muhafah. Ini daripada Kampung Keno, Jalan Batu Balai, Kuala Kerai. Ini anak Kelantan yang belajar di peringkat syahadah dan sebagainya ini. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan hubungi nombor telefon tajak ni 013-617-1941. Kemudian seterusnya yang perlu ditaja lagi, adik Siti Nur Syaziah binti Abdul Ghani. Dia daripada kampung Kuala Temoyong, mungkin Kedawang, Langkawi, anak Langkawi, anak Kedah tuan-tuan, anak Kuala Langkawi yang perlu tajaan. Kalau tuan-tuan nak taja ni, tuan-tuan boleh terus hubungi di talian 013-617-1941. Saya sebut banyak kali dah, siapa yang nak baca Quran untuk kita, nak baca dan nak ulang bacaan ayat Quran untuk diri kita setiap hari, setiap masa ni, dan bila kita taja begitu, maknanya dia akan baca Quran, niat dia sampai pada penaja-penaja ni sendiri insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu sampai tak sampai, cuba try mati lah. Mati lepas pada tu tahu sampai ke tak sampai. Pahala-pahala ni sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah pada diri kita demikian. Walau mana sekalipun, saya nak ucap terima kasih pada sahabat-sahabat yang nak menaja tu, boleh terus ke talian 013-617-1941. Tajaan tu berbeza-beza lah, akan dimaklumkan demikian. Kemudian yang seterusnya, saya nak maklum juga tentang sumbangan nasi bungkus. PKP 2.0 ni. Jadi kalau siapa-siapa yang sahabat-sahabat yang nak kepada sumbang terhadap sumbangan ini, sahabat-sahabat terus ke akaun Matan Center di Maybank 5621-066-9048. Boleh masukkan dalam Maybank ataupun dalam CIMB Bank pun boleh. Lepas pada RM8 je sebungkus. Lepas pada kita bank in kan tersebut, maklum pada talian 013-906-1204. Tujuan untuk pengasingan lah. Sebab saya masukkan dalam bentuk satu akaun saja untuk tidak menjadikan kita keliru. Kemudian kita akan keluarkan balik daripada duit tersebut. Setakat ni Alhamdulillah kita dah bagi pada frontliner setiap hari, setiap masa ni. Alhamdulillah Allah bagi daripada sahabat-sahabat yang pemurah-pemurah ni, mereka hantar dan kita agih-agihkan pada mereka sebut. Termasuk di Hospital Sungai Buloh, saya dipahamkan setiap malam sampai sumbangan ini pada mereka. Terima kasihlah di atas sumbangan sahabat-sahabat demikian. Kemudian para hadirin sekalian tahu kan ada Barakah Mic yang terbaru ni, kita produk Barakah Mic ni. Barakah Mic ni, tuan-tuan yang nak pada Barakah Mic ni, tuan-tuan boleh hubungi terus di talian 014-269-6217. Tuan-tuan dapatkan. Yang siapa nak Barakah Mic ni, yang ni nak kena beli lah, nak kena beli. Nanti dia akan maklumkan. Setakat ni 014-269-6217. Yang sempat tu tolong salin lah pada sahabat-sahabat di Barakah Mic ni, sahabat-sahabat di di TikTok dan sebagainya, boleh hubungi talian demikian. Di sahabat-sahabat di Instagram dan juga di live dalam fanpage dan sebagainya, bolehlah maklum. Dan mudah-mudahan rezeki kita ni Allah sampaikan dan panjang-panjangkan sama-sama kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم